KPM. Cikgu. Lah, tadi dia yang minta stretcher lepas tu. Hai, cikgu ni sukalah main sorok-sorok. Hai, cikgu, ini kan tadi cikgu minta tadi stretcher. Cikgu, mana cikgu ni? Jangan-jangan dia dekat bawah. Cikgu? Tak ada juga. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, seperti biasa untuk episod kali ini, badan beruniform yang kita nak belajar adalah Bulan Sabit Merah Malaysia ataupun BSMM. Okey, dan saya pasti anda semua nak tahu agak-agak apa yang kita nak belajar. Episod sebelum ni kita dah belajar dari segi merawat luka. Kita juga dah belajar dari segi merawat patah tulang tertutup dan juga terbuka. Kali ini agak-agak apa? Siapa boleh teka? Apa dia? Kalau tak tahu, nantikanlah. Tapi kita nak tahu juga siapakah guru yang saya masukkan tadi, yang saya cari. Tak ada dekat bawah, tak ada dekat sana. Jomlah kita tengok profil guru hari ini. Yes, itu dah profil guru hari ini. Tapi masalahnya, mana cikgu ini? Cikgu? Dengar tak? Siapa ni? Cikgu? Kenapa cikgu tak keluar? Cikgu? dia main cak-cak pula. Cikgu terkejut saya. Akmal takut. Seram cikgu. Inilah dia Cikgu Morgan. Cikgu apa khabar? Okey? Alright, cantik. Cikgu, macam biasalah kan, alang-alang cikgu dah dekat sini, kita nak mulakan dulu dengan sejarah mengenai Bulan Sabit Merah Malaysia. Silakan. Tahu tak siapakah pengasas Palang Merah Bulan Sabit Merah Dunia? Itu saya tak sempat nak belajar lagi cikgu. Siapa sebenarnya? Sir John Henry Dunant. Dia adalah warga Switzerland. Dilahirkan pada 8 Mei di Geneva. 8 Mei 1828 di Geneva. Okey. 8 Mei hari lahir dia. Kita sekarang di dunia menyambut sebagai Hari Palang Merah, Hari Bulan Sabit Merah Sedunia. Dan Sir John Henry Dunant meninggal dunia pada 30 Oktober 1910 semasa umurnya 82 tahun di Hayden, Switzerland. Hayden, dilahirkan di Geneva, Switzerland dan meninggal dunia di Hayden, Switzerland. Okey, itulah saya pasti sejarah ringkas Bapa Palang Merah Bulan Sabit Merah Sedunia. Okey, baik. Kita nak tahu mengenai apa yang kita belajar hari ini, cikgu. Hari ini, topik yang saya bawa hari ini ialah luka terbakar dan melecur. Kejap. Luka terbakar dan melecur. Cikgu, kita tak boleh ada api-api kat sini, cikgu. Bahaya. Ya, don't worry. Kita ada mangsa kita sendiri. Adakah orang sama? Okey, tapi sebelum tu cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan kepada kami semua apa maksud definisi terbakar dan juga melecur itu, cikgu. Okey. Api terbakar atau luka terbakar disebabkan oleh api panas. Betul. Api panas. Api panas yang saya maksudkan adalah objek yang panas seperti setrika elektrik. Okey. Mancis, api dari mancis, lilin. Ya. Dan juga bahan kimia yang boleh membakar. Mudah terbakar lah. Mudah terbakar. Tidak ketinggalan arus elektrik. That's why you don't play the fool with the arus elektrik. Itu adalah yang boleh menyebabkan luka terbakar. Melecur pula. Ya. Okey. Melecur disebabkan oleh minyak panas, Okey. cecair panas
wap air panas yang ada elemen kelembapan. Ini semua boleh menyebabkan melecur. Oh, itulah perbezaan dia di antara terbakar dan juga melecur, cikgu. Yes. Ingat tu, dia ada beza bukan sama. Yang mana dia ada tahap-tahap juga kan? Ya, betul. Mungkin cikgu boleh terangkan? Boleh. Thank you, Akmal. Okey. First degree burn juga dikenali sebagai superficial burn. Superficial burn. Yes. Okey. Kerana dipanggil superficial kerana dia berlaku di luaran, Oh, surface. surface, Okey. di epidermis. Kulit kita kan ada 3 lapisan. Betul. Epidermis, Epidermis, dermis, hypodermis. Ya. So dia berlaku di atas saja, luaran. That's why kita panggil Superficial. superficial. Ya. Epidermis. Okey? Okey. Tahap kedua pula dia berlaku di epidermis dan dermis. Okey. Lapisan kedua. Tahap ketiga berlaku di epidermis, dermis, Hyper. lapisan lemak, lapisan otot dan tulang. Oh, ini yang sampai ke dalam ni. Deep burn. Deep burn. Lapisan satu kita panggil apa? Superficial. Lapisan dua kita panggil apa? Intermediate. Lapisan tiga kita panggil apa? Deep burn. Deep burn. Deep. Oh, deep burn. D-E-E-P, dalam. Sebab lapisan kita ketiga ni dia merakumi epidermis, dermis, hypodermis, lapisan otot, lapisan lemak dan tulang. Itulah sebab tahap ketiga ni kita dikenali sebagai deep burn. Deep burn. Bila cikgu terangkan tadi kan, ada lapisan sehingga masuk ke tulang kan. Abang Audioman berkerut je mata dia, cikgu. Cikgu Dia nampak takut tak? Dia mungkinlah, saya rasa mungkin akan jadi model kita lepas ni. Oh, Why not? Why not? Boleh Okey. juga. Nak tahu sama ada Abang Audioman akan jadi model kita ke tak lepas ni? Dan berhenti rehat selepas ini dalam Co-Curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright. Masih lagi menyaksikan Co-Curriculum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Murugan. Okey, tadi kita dah tahu dah serba sedikit mengenai sejarah Bulan Sabit Merah Malaysia, Cikgu. Dan juga kita dah tahu apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu luka melecur dan luka terbakar. Tadi saya ada cakap kan, agak-agak siapalah model kita kali ni kan? Adakah Abang Audioman ataupun kalau nak tahu siapa, kita boleh panggil dia ke, cikgu? Boleh. Boleh Silakan. Okey. Selamat datang. Cikgu, ini dah berapa Kenapa kali dia datang kat ni? klinik kita, cikgu? Dia ni asyik cedera lah. Cikgu, klinik kita dia seorang je tau yang datang. Yang lain semua tak nak datang. Dia je yang sanggup datang. Tapi Terima dia kasih kerana memilih perkhidmatan kami. Dia setia. Okey, baik. Sekarang ini cikgu akan tunjukkan simulasi merawat luka terbakar. Betul, cikgu? Betul. Merawat luka terbakar tahap 1. Silakan, cikgu. Dan tahap dua. Dan tahap 2 juga. Okey. Perhatikan, bila kita merawat mangsa terbakar, kita kena pantas. Okey. Ini ialah first degree burn. First degree. Ini ialah first degree sebab berlaku di luar saja. Nampak kemerah-merahan Ya. dan mangsa sakit dalam kesakitan. Okey. Kalau second degree sama juga tetapi ada gelembung-gelembung yang naik. So, memulakan rawatan, Ya. kita pastikan buka apa-apa perkakas, aksesori yang ada di sini. Di tangan Di mangsa tangan. lah. Perhatikan. Baik. Okey, kita akan tuangkan air untuk first degree burn dan second degree burn sahaja. Okey, tengok ni. Air yang mengalir. Air yang mengalir. Berapa lama kita akan tuang? 15 hingga 20 minit kita akan tuang. Sebab apabila saya tuang, air ini akan membawa impak kesejukan. Okey? Dia akan bagi sejukkan bahagian yang terbakar supaya the heat tidak penetrate, tidak masuk ke dalam lapisan-lapisan kulit yang seterusnya. Tengok.
kita tuang selama 15 hingga 20 minit. Itu saja. Okey? Sebab apa? Apabila kita tuang air yang mengalir, kita tuang, apa berlaku? Heat dia kekal di situ. Heat dia kekal dan beransur-ansur kurang. Rasa panas itu beransur-ansur kurang. Okey. First degree, second degree sahaja tuang air. Baik. Cikgu, ada beza tak dengan cara kita tuang dan juga cikgu, kita celupkan tangan kita kat dalam kolah air ke apa ke? Celup boleh, tapi tidak digalakkan sebab apabila saya tuang, air itu ada pergerakan. Okey. Bila ada air ada pergerakan, air itu membawa impak kesejukan yang lebih berbanding dengan air dalam baldi, air dalam kontainer. Sebab itu saya Lalukan air itu. lalukan air. Saya tuang air itu, tapi kena perlahan-lahan. Jangan merosakkan epidermis. Kalau epidermis pecah, dia sudah jadi third degree burn. Sudah, Akmal? Okey. Bagi faham, saya cikgu. roller bandage. Boleh cikgu. Okey, baik. Seperti biasa, roller bandage yang bersih untuk kita pakai kepada mangsa cikgu. Okey. Kita silakan. boleh pakai apa saja, okey, alat pembalut yang sesuai untuk luka ini. Mandakan dia berlaku di tangan, maka saya menggunakan roller bandage. Okey? Dan apabila berlaku kebocoran, dia akan membawa infection. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita tak nak. Kita perlu mengelak. Yap. Kalau berlaku infection, Lagi teruk. lagi teruk keadaan. Dah lah mangsa sakit. Okey? Okey. Kita letak bandage yang bersih. Okey? Kita letak bandage yang bersih macam ni. Okey? Tengok Kemal. Okey. Dia masih ada lembab. Masih lembab. Okey? Ya. Oh, Balutan ini sudah memadai. Tetapi kalau mangsa dalam kesakitan, mangsa kurang selesa, kita boleh buat sebarang ando. Katakan boleh juga. ando tak ada. Ha-ha. Okey? Alright, kita buka button macam ni, Kita improvise. masukkan. Improvise apa yang ada. Bukan Ah. sentiasa kita ada ando di rumah. Betul. Ada di luar, mana-mana, KFC, you pergi mana-mana. Berlaku keadaan macam ni. Ya. Okey? So what will happen is kita improvise. Kita Ya. balut. Yang paling penting, Akmal, para pelajar, ando ataupun roller bandage, apa saja pembalut yang kita gunakan mestilah bersih. Okey. Okey, ingat ya, saya buat ini dengan menggunakan air, dengan menggunakan roller bandage ini ialah untuk terbakar melecur tahap Satu. 1 dan Dua. 2. Oh, dia boleh sekali Rawatannya sama. Okey, itulah dia simulasi rawatan luka melecur dan juga terbakar untuk tahap 1 dan tahap 2. Cikgu, tadi saya ada dengar cikgu cakap cikgu ada sebut salah satu restoran makanan segera tadi kan? Ya. Lapar ke? Okey, kita bagi cikgu makan dulu. Kita berhenti rehat. Selepas ini kita akan belajar pula rawatan luka terbakar dan melecur tahap 3 guys. Selepas ini co-curriculum Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Cikgu, agak-agak siapa pula model kali ini? Sebab model tadi dia dah pergi beli pisang goreng. Oh, Takkanlah dia patah balik. mungkin tengok. Kita tengok je test lah. dulu. Siapa Okey. model kita? Kita tengok next patient please. Masih sama cikgu. Kenapa? Masih sama. Kenapa? Cikgu ni kenapa cikgu? Cikgu boleh terangkan? Okey. Akmal Ya. dan kawan-kawan yang ada di luar sana. Okey, kita perhatikan. Ini ialah tahap 3 ini dikenali sebagai deep burn. Saya dah sebut kalau deep burn dia melalui epidermis, dermis, Demis. lapisan lemak,
lapisan otot dan juga tulang. That's Betul. why you can see dia dah makan dan dia ada macam lubang tau. Betul, betul Ha? ya. You can see the hole there. Ini bintik-bintik, dah ada macam kelur, kawar. Oh. All these things ada. Ya. Macam mana sakit? Sangat sakit dan sangat pedih. Pedih. Okey, jangan buang masa lah. Ya, tapi Tapi- sebelum itu cikgu, kita nak ingatkan kepada anda semua ini adalah simulasi ya. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Mula-mula cikgu kita buat Kita apa? buka dia punya jam ke, cincin ke apa yang ada, takut nanti bengkak. Sekarang, yang ini perbezaannya kita tak boleh menggunakan air. Oh, kenapa cikgu? Sebab luka ni dah ada lubang, luka ni dah ada koyak di dalam pada kulit. Oh, So takut air yang kita tuang tu boleh menyebabkan infection. okey. So kita pastikan everything okay, mangsa dalam keadaan yang relax, cool. Kita bagi kata-kata semangat. Cik, jangan takut, relax. Okey, bagi saya roller bandage. Roller bandage. Okey. Ini dia. Okey. Okey. Silakan cikgu. Okey, thank you Akmal. Alright. Buka ni. Okey. Kita balut saja. Alright. Okey, cuba you tengok. Saya mula dari sini ya. Okey. Baik. Roller bandage. Tidak perlu nak cuci luka darah Tak tu dulu, payah lah. Tak payah sebab ini deep burn. Deep burn ni kita terus balut saja. cikgu. Oh, terus balut Terus balut. Wih, Okey. walaupun ini simulasi tapi kita dapat rasa cikgu Dia punya ngilu dia tu. Ui. Tahap 3. Tahap 3 dia melepasi epidermis, Demis. dermis, lapisan otot, lapisan lemak dan Tulang. mencecah tulang. Okey. Alright. Okey. Untuk ini kita boleh biarkan saja macam ini. Kita gunakan sistem improvise. Okey Akmal para pelajar, kalau ada ando, buatlah ando. Okey. Kalau tak ada ando, what you can do, you can improvise dengan apa yang ada. Okey. Tapi jangan kasar-kasar Ya. Okey, secara perlahan-lahan masukkan dan sila hantar pasien ini ke hospital dalam keadaan segera. Okey, baik. Tapi kan cikgu, selalunya di tahap ketiga ini untuk merawat luka tersebut, apa perkara ataupun kesilapan yang sering dilakukan oleh mereka di luar sana? Perkara yang kesilapan yang selalu dilakukan oleh penonton dan juga orang ramai Ya. menggunakan air. Oh. Mereka mencurahkan air. Padahal third degree burn di mana sudah terbuka, lukanya sudah terbuka, kita tidak boleh menggunakan air. Itu satu. Nombor dua, perkara yang paling lumrah yang berlaku di seluruh Malaysia selalunya, mereka gunakan kicap, serbuk kopi, lagi minyak-minyak yang tak berkenaan. Mereka tuang pada Luka luka tersebut tersebut, di luka tersebut. memang dilarang sama sekali ya. Tidak boleh guna apa-apa ubat. Okey, itu dia simulasi rawatan luka terbakar dan juga melecur. Kita dah belajar dah tahap 1, tahap kedua dan juga tahap ketiga cikgu kan. Jadi mungkin cikgu boleh memberikan rumusan apa yang kita dah belajar dah bagi episod kali ini. Cikgu, silakan. Terima kasih Akmal. Saya menggalakkan dan menasihatkan cepat bertindak. Gunakan formula 3B dan 3C. Yang penting di sini kalau first degree burn, second degree burn, gunakan air mengalir 15 hingga 20 minit. 15 hingga 20 minit. Take note guys. Okey, tuang saja. Alright. Sudah selesai. Dia dah rasa relax, rasa tenang. Then barulah balut, jangan buang masa hantar ke hospital. Hospital. Untuk third degree burn, tak ada menggunakan air, kita balut saja dan hantar pasien ke hospital. Ataupun klinik yang berdekatan. Klinik lah. yang berdekatan. Okey, tenangkan mangsa, selesakan bangsa, bagi kata-kata semangat. Kalau luka macam ni, kita perlulah berhati-hati.
mesti ada rasa empati, rasa kasihan. Okey, kita perlu memahami rasa sakit dan kesedihan dia. Okey, kita kena lemah lembut merawat mangsa tersebut supaya mangsa rasa selesa dengan kita dan kata-kata semangat yang kita beri, mangsa rasa yakin. Thank you so much for this episode yang mana saya rasa kita banyak sangat belajar kan dari segi merawat luka melecur dan juga terbakar. Jadi cikgu, sekali lagi terima kasih. Dan kepada anda semua, terima kasih juga kerana setia bersama dengan kami selama setengah jam ini. Ingat, janji kita hari pada Isnin hingga hari apa cikgu? Jumaat. Pada pukul berapa cikgu? 6 petang. 6 petang. Okey, di mana? Di Co-Curriculum Didik TV. KPM. Jumpa lagi. Didik TV KPM